أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Sekejap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana bertemu pada malam ini. Kita berada di dalam risalah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam, Syekhul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Dan kita berhenti pada poin yang keenam pada kelas yang lalu. Qala Syekh rahimahullah as-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'adfu. Perkara yang ketujuh yang membatalkan akidah adalah sihir, dan antaranya adalah as-sarfu wal-'adfu, iaitu suatu sihir yang memisahkan di antara dua pasangan suami isteri. Wal-'adfu adalah at-tiwalah. Dan telah pun kita habis bab sihir dan hukum kepada as-sahir. Orang yang melakukan sihir itu hukumnya murtad, kafir. Dan telah pun kita sebut tentang hukum belajar sihir. Hukum belajar sihir hukumnya adalah haram. Tapi kalau yang dikatakan belajar sihir dalam erti kata kita mengetahui bagaimanakah tukang sihir itu lakukan dan apa yang dia gunakan daripada bahan-bahan untuk melakukan sihir, itu tidak menjadi masalah, kerana kita juga perlu mengetahui bagaimana sihir itu digunakan dan bagaimana cara mereka lakukan, supaya kita lebih memahami apa itu sihir dan supaya kita mengingatkan masyarakat kita supaya jangan terlibat dengan perkara ini. Dalam masyarakat kita masih berleluasa orang yang bertemu tukang sihir, masih berleluasa orang yang menggunakan sihir. Maka ini disebabkan kejahilan di dalam perkara yang melibatkan akidah. Maka dia itu seorang Muslim, tetapi dia pergi berjumpa tukang sihir untuk menyihir orang lain, ataupun untuk macam-macam tujuan orang sihir dan sebagainya. Maka sebenarnya hukumnya telah pun jatuh kufur. Kalaulah bertemu dengan bomo, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu, kalaulah bertemu dengan kahin, bomo ataupun tukang tilik dan mempercayai apa yang disebut telah pun tidak diterima ataupun disebut faqad kafar, telah pun kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apatah lagi kalau sekiranya kita berjumpa dengan sahir, tukang sihir untuk menyihir seseorang. Dan suatu perkara yang melibatkan sihir tidak akan terjadi melainkan ianya melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hukumnya adalah kafir. Maka orang yang terlibat dengan berjumpa dengan sahir, orang yang tukang sihir itu sendiri adalah kafir. Dan orang yang minta tolong dan mempercayai dan sebagainya, maka itu juga akan menyebabkan rosaknya akidah seseorang, kerana dia telah melakukan sesuatu yang syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang perlu kita ambil perhatian dan perkara yang perlu kita
ajarkan masyarakat kita tentang perkara ini. Dan ia Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab meletakkan di dalam 10 perkara yang membatalkan akidah. Macam kita sebut di awal dahulu, 10 perkara yang membatalkan akidah ini adalah yang asas, maksudnya yang utama sekali. Kerana di sana banyak lagi perkara-perkara yang menyebabkan murtad dan menyebabkan tergugurnya akidah dan keimanan seseorang. Tetapi 10 perkara yang dilistkan ataupun yang digariskan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab ini adalah perkara utama dan perkara asas. Dan semua perkara-perkara yang lain adalah tabi' mengikut kepada 10 perkara asas yang disebut oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala anhu. Berikutnya, qala asy-syekh rahimahullah ats-tsaminu. Berkata asy-syekh rahimahullah yang ke-8, ats-tsaminu. Perkara ke-8 daripada nawaqid, daripada perkara yang membatalkan akidah dan jatuh gugurnya keimanan seorang muslim, iaitu mudaharatul musyrikin wa muawanatihim 'ala al-muslimin, atau muawanatuhum 'ala al-muslimin, iaitu membantu orang-orang musyrik. Membantu orang-orang musyrik bersekongkol bersama dengan orang-orang yang kafir untuk melawan orang Islam ataupun untuk menjatuhkan orang Islam. Mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin wa muawanatuhum 'alal muslimin bi syatta turuqil muawanah, iaitu dengan pelbagai cara. Wa syarriha muawanatuhum 'ala qitalil muslimin. Banyak cara digunakan oleh orang Islam sendiri yang menolong ataupun apa orang kata ya, tali barut ataupun berpaling tadah ataupun bersekongkol dengan orang kafir untuk memerangi orang Islam. Yang paling buruk sekali adalah memerangi orang Islam, iaitu qitalil muslimin, maksudnya perang dengan orang Islam. Iaitu kalau sekiranya ada orang Islam ataupun sekumpulan orang Islam meminta pertolongan atau menolong orang kafir untuk menyerang orang Islam, maka ini adalah perkara yang besar dan ini perkara yang boleh mengundang syirik, bahkan mengundang kekufuran dan murtad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wad-dalilu, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 51. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. Sesiapa di kalangan kamu yatawallahum, yang berwala, bagi kesetiaan, bagi kecintaan, bertolong bantu, menjadikan orang kafir sebagai wali ataupun menjadikan orang kafir sebagai tempat yang diberikan kesetiaan kepadanya. Wa may yatawallahum minkum, sesiapa di antara kamu yatawallahum, mengambil mereka, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia itu adalah di kalangan mereka itu mereka yang kafir. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Wa zahiruhu al-itlaq wa anna ay muawanat lil kuffar al muslimin. Ayat ini umum, maksudnya apa sahaja pertolongan, apa sahaja persekongkolan orang Islam terhadap orang kafir di atas permusuhan ataupun memusuhi orang Islam, maka fa innaha kufrun wa riddah, maka sesungguhnya adalah kufur dan riddah. Wa naqidu min nawaqidil Islam, dan adalah salah satu daripada perkara yang membatalkan keislaman. Fa amma idza kanat al mudaharatu lil kuffari 'ala al muslimin nabi'atan an bughdin lil islami wal muslimin wal raghba fi idlal al muslimin fa hadha huwa 'amalul munafiqin. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Fa amma idza kana al-mudhaharatu lil-kuffar. Adapun kalau sekiranya bantuan ataupun mudhaharah lil-kuffar, iaitu bersekongkol dengan orang kafir, alal muslimin, nabi'atan, kerana disebabkan an bughdin lil Islam, kerana benci kepada Islam dan benci kepada orang-orang muslimin, warraghbatu fi izlalil muslimin, dan bertujuan nak menghina orang Islam, maka ini adalah perbuatan munafik. Ini adalah jelas perbuatan al-munafiqin. Qala ta'ala, alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Surah Al-Hasyr dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang perangai orang-orang munafik yang benci kepada Islam, yang memerangi orang Islam dan sebagainya. Jadi ini perkara yang sepatutnya jelas. Kerana telah pun banyak kali kita ulang dan banyak kali kita jelaskan persoalan akidah muslimin ataupun persoalan akidah tauhid, kemuncak kepada kefahaman kepada tauhid adalah kepada suatu yang dipanggil al-wala' wal-bara'. Kemuncak kepada tauhid seseorang Islam, kemuncak akidah tauhid ni itu mesti menyampai kepada apa yang disebut al-wala' wal-bara'. Al-wala', kesetiaan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada orang-orang Islam. Al-bara' berlepas diri, benci kepada orang kafir, orang musyrik, syirik, bid'ah, ahli bid'ah dan sebagainya. Maka ini adalah kemuncak kepada tauhid. Kalau sekiranya dia itu mengaku dia Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak membawa kepada kecintaan kepada Allah dan Rasul, dan tidak membawa kepada kecintaan sesama orang Islam, bahkan kepada orang kafir itu lebih dia cintai daripada mencintai orang Islam. Kalau orang kafir itu lebih dia suka untuk membantu lebih daripada dia membantu orang Islam, maka sebenarnya problemnya adalah pada akidah tauhid dia yang dia pegang. Berapa ramai orang Islam pada ketika ini yang begitu berlemah lembut dengan orang kafir, memberi muka kepada orang kafir, bahkan membela orang kafir, dalam masa yang sama benci kepada Islam, ataupun bila ada saja yang datang daripada Islam dan orang Islam, maka dia tak suka dan dia benci. Apa saja yang datang daripada orang kafir, dia suka. Apa saja yang datang daripada orang kafir, dia menyokongnya. Apa saja yang dibuat oleh orang kafir ke atas orang Islam, dia lebih suka kepada tindakan orang kafir ke atas orang Islam. Maka ini yang berlaku ramai di kalangan orang Islam pada saat ataupun pada akhir zaman ini. Tak nanti pada zaman sebelum. Pada zaman Nabi SAW orang munafik. Tapi pada zaman sekarang, maka begitu ramai sekali orang Islam yang tak faham kepada al-wala' wal-bara'. Ramai orang Islam yang tak faham kepada apa orang kata, natijah ataupun kesan daripada dia mengucap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dia tak faham, sehingga dia memberikan wala kepada orang kafir, tapi dia al-bara', berlepas diri kepada orang Islam, dah jadi terbalik. Maka ini adalah perkara yang melibatkan akidah tauhid yang tak difahami, dan akidah tauhid yang hanya sekadar ucapan saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi sebenarnya dia sendiri itu tidak memahami apa yang perlu dia lakukan dan apa yang perlu dia fahami daripada tauhid yang dia ucapkan. Ya ayyuhallazina amanu,
la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Wahai orang beriman, la tatawallaw qauman ghadiballah, jangan kau mengambil tatawallaw, mengambil ataupun berwalikan ataupun wala kepada ghadiballah, qauman ghadiballah, kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharrajtum jihada fi sabili wabtigha'a mardati ila akhir al-ayat surah Al-Mumtahanah. Wahai orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum, wahai orang beriman, jangan kamu mengambil aduwi, musuh aku, wa aduwakum, musuh kamu. Dah tentu kalau dia musuh Allah, dia musuh orang Islam lah. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kamu berikan kepada mereka itu orang kafir itu atau musuh Allah ni, mawaddah, kasih sayang, kecintaan. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, sedangkan mereka itu kufur dengan apa yang datang kepada kamu daripada kebenaran. Maka ini sangat jelas ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita apa yang perlu kita fahami daripada akidah tauhid yang kita ucapkan. Maka sebab itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memasukkan dalam salah satu daripada 10 perkara yang membatalkan akidah yang ke-8 ini adalah mudhaharul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, iaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir dan membantu orang kafir untuk memerangi orang Islam, dan ini adalah perkara yang membatalkan aqidatut tauhid. So ini adalah suatu benda yang sangat jelas. Berikutnya, qala asy-syekh rahimahullah at-tasi'u, yang ke-9, man i'taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama wasi'a al-Khadir wal khuruj 'an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Yang ke-9, kata Syekh rahimahullah, perkara yang membatalkan akidah ni, man i'taqada, sesiapa yang beriktikad, anna ba'dun nas, sebahagian orang boleh keluar daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama wasi'al Khidri khuruji an syariati Musa, sebagaimana Khidir keluar daripada syariat Musa alaihi salam, fa huwa kafir, maka adalah hukumnya kafir. Siapa yang beriktikad bolehnya seseorang yang Muslim itu keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rentetan daripada yang pertama dan yang kedua yang telah kita sebutkan. Maka sesiapa yang ada i'tiqad dan dia percaya bahawa walaupun dia Muslim, mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia yakin dan dia percaya bahawasanya dia itu boleh keluar daripada syariat Muhammad. Apa maksud boleh keluar daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maksudnya dia tidak mengikut lagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hukumnya adalah kafir. Faman za'ama anna ahadan yas'u al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وأنه يمكنه التدين لله والوصول إلى رضاه من غير طريق الرسول, iaitu seumpama orang yang mendakwa dia boleh keluar daripada syariat Muhammad SAW, iaitu apabila dia yakin dan dia mendakwa bahawasanya dia beragama dan dia menyembah Allah Ta'ala dan dia menyampai kepada redha Allah Azza wa Jalla luar daripada jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia pun buat hujah konon-kononnya Nabi Khidir itu tidak mengikut syariat Musa alaihissalam. Maka ini adalah kejahilan yang nyata.
Dan ini hujah sebahagian orang yang mendakwa dia tak perlu lagi buat amalan ini, amalan ini, amalan ini, amalan ini, kerana dia mendakwa dia telah mencapai maqam. Umpamanya sebahagian sufi tarekat yang merepek dan sesat, maka mereka ini sampai ke satu peringkat mereka kata mereka ini dah tak payah semayang dah. Mereka kata mereka tak perlu lagi puasa pada bulan Ramadan. Mereka kata bahawasanya saya telah mencapai maqam yang dengan ini saya tidak perlu lagi buat haji dan umrah. Maka ini mendakwa bahawasanya dia itu menyembah Allah, seolah-olahnya dia mendakwa bahawasanya dia itu boleh menyampai kepada apa yang Allah mahu dengan cara yang dia mahu sendiri, tanpa mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah hukumnya kafir. Fahuwa kafirun. Lianna hadha yunaqidu. Kerana apa kafir? Kerana dia bercanggah dengan ucapan yang diucapkan sendiri Muhammadun Rasulullah. Kerana syahadah bahawa Muhammad Rasulullah itu adalah keimanan yang menunjukkan kepada manusia bagaimana cara kita beragama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya asyhadu an la ilaha illallah itu adalah tauhid di dalam ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, Muhammadun Rasulullah adalah tauhid di dalam cara ataupun syariat yang hanya mesti mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut dah syariat sesiapa-siapa. Bahkan nabi-nabi yang sebelum pun tak boleh lagi kita ikut, kerana nabi yang akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan syariat yang lalu dan menutup segala syariat. Bahkan semua kita tahu bahawasanya Nabi Allah Isa alaihissalam ketika mana nanti akan turun sebelum berlakunya kiamat, maka akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi Isa yang mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Isa itu sendiri mengikut syariat Nabi Muhammad di akhir zaman, tiba-tiba ada orang yang dia itu adalah daripada kaum Nabi Muhammad ataupun nabinya Nabi Muhammad, tiba-tiba dia kata dia boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia membuat syariat sendiri. Maka ini adalah hukumnya kafir. Iaitu siapa yang beriktikad demikian. Perkara ini juga banyaklah yang terjadi juga kepada umat akhir zaman ni. Pada orang zaman sekarang ni, semua kita biasa mendengar bahawasanya ada orang yang tak payah semayang, dia kata. Ada orang yang hanya semayang 3 waktu. Ada orang yang dia kata dia tak perlu lagi untuk syariat-syariat ini, kerana syariat-syariat ini semua adalah ilmu kulit, kata dia. Ilmu kulit. Adapun dia itu adalah ilmu isi. Seumpama dia telah buat satu ritual, dapat mencapai satu maqam, maka dia dah tak macam orang lain. Dia panggil orang syariat. Yang mana yang biasa-biasa tu, ustaz-ustaz yang mengajar-mengajar tu semua orang syariat. Adapun dia itu orang hakikat lah, orang makrifat lah, orang tak apa-apa lah. Kamu semua adalah ilmu kulit, kami adalah ilmu isi. Maka ini semua adalah benda yang mengarut, dan semua benda ini adalah disebabkan ketidakfahaman kepada akidah la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, maka membawa kepada sesat larat, dan akhirnya sebenarnya yang dibimbangi adalah mereka ini kufur dan kafir dalam keadaan mereka tidak sedar yang mereka itu kafir. Na'udzubillahi min zalik. Jadi benda ini adalah benda yang jelas sepatutnya bagi orang Islam. Tapi yang banyaknya terjadinya di kalangan orang-orang yang tak mengaji, yang banyaknya terjadi yang seumpama ini, dia tak mengaji. Walaupun dia menyatakan bahawasanya kami ini adalah telah mencapai suatu level yang dipanggil atas daripada orang syariat. Korang-korang semua ni, kamu semua ni masih lagi pada peringkat syariat. Kami ni pada peringkat hakikat.
yang pada asalnya mereka itu syariat pun yang mereka dakwa. Syariat itu pun tak lepas yang mereka dakwa. Korang-korang ni semua adalah level syariat, orang syariat. Kami orang makrifat ataupun hakikat. Maka orang yang seumpama ini, dia sendiri syariat pun tak lepas. Bila masa dia mengaji entah, baca Quran pun tak betul, hadis Nabi pun tak betul, hadis Nabi pun dia tak faham, kemudian dia mendakwa dia telah mencapai satu level di atas syariat. Itu merepek. Bila masa dia belajar, aku pun tak tahu. So ini semua adalah sesat. Kenapa jadi sesat? Kerana kosong. So bila dia kosong dengan ilmu Al-Quran, dengan sunnah, maka yang masuk itu bid'ah, yang masuk itu khurafat, yang masuk itu akhirnya daripada bid'ah dan khurafat itu membawa kepada keimanan yang merepek ataupun keimanan yang rosak ataupun akidah yang rosak. Sebab itu banyak kali kita nyatakan bahawasanya syariat itu adalah tak boleh dipisahkan sama sekali. Syariat itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi itu sendiri yang konon-kononnya pada mereka dengan konon-konon yang membahagikan ilmu syariat dan sebagainya, Nabi itu sendiri sehingga akhir hayatnya solat. Nabi itu sendiri sehingga akhir hayatnya adalah puasa. Maka tiba-tiba orang yang seumpama ini mendakwa dia melepasi daripada perkara itu, maka ini secara tak langsung sebenarnya dia beriktikad bahawasanya dia itu tidak mengikut lagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa lagi yang tinggal daripada akidah yang dia ucapkan? Langsung tak ada dah. Tak ada la ilaha illallah pun tak ada, Muhammad Rasulullah pun tak ada. Maka ini merepek. Macam orang gila pun diangkat jadi wali. Ini yang terjadi pada waktu sekarang. Orang gila diangkat jadi wali. Semua kita dah tengok dalam Facebook, dalam internet, orang yang auratnya pun tak tertutup, auratnya pun terbuka, pakai pun macam pakai cawat, maka di mulutnya ada rokok. Kemudian orang tengok pun memang macam orang gila, tapi orang angkat jadi wali. Sebenarnya yang gila tu orang yang mendakwa ataupun yang mengangkat orang gila tu jadi wali. Dia lah yang gila, bukan orang yang dianggap wali tu yang gila. Masing-masing gila belaka. Kerana dia rasa bahawasanya kawan ni wali. Maka bila kawan ni wali, maka dia tidak lagi terikat dengan syariat. Maka sebab tu dia boleh bogel, sebab tu dia boleh buat benda haram. Seumpama kita ada dalam buku-buku kesufian yang melampau sehingga mereka buat benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila anak murid tanya, kenapa Tuan Syekh melakukan demikian? Maka mereka pun jawab, ketika mana aku melakukan demikian, itu benda-benda haram tu, aku berzikir kepada Allah. Tetapi kamu, kalau kamu buat, kamu bermaksiat kepada Allah. Maka ini adalah kalau sekiranya kita tak ada ilmu, maka kita dibodohkan dengan orang yang bodoh. Akhirnya tak ke manalah agama kita. Maka sudahnya jadilah kita seumpama agama Kristian, agama Yahudi yang dirosakkan oleh orang-orang yang dianggap orang agama tanpa panduan wahyu. Jadi ini perkara yang kesembilan yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Yang terakhir, qala Syekh rahimahullah al-ashiru al-i'radu an dinillahi ta'ala. Yang ke-10 dan yang terakhir, al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Al-i'rad, berpaling. Al-i'rad an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu. Apa maksud berpaling dari agama Allah ini? Maka dijelaskan lagi. La yata'allamuhu, tak belajar, tak nak mengaji. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, dan tak beramal dengannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah Sajdah, wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih. Siapa lagi orang yang lebih zalim?
mimman zukira bi ayatihi, yang disebutkan kepadanya ayat Tuhannya, bi ayati rabbih, thumma a'rada anha, kemudian berpaling tak nak ikut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Wala farqa fi jami'i hazihi an-nawaqid bainal hazili wal jad wal khaif illa al mukrah. So, yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah Ta'ala. Berpaling dari agama Allah seumpama tak mau mengaji, tak mau beramal dengan agama Islam. Maka ini pun adalah satu benda yang jelas. Kita buat contoh dah sebelum ini. Satu orang Islam yang dia kata dia tidak mau lagi belajar Islam, dan dia tidak mau beramal dengan amalan Islam. Ini maksud al-i'rad an dinillah. Dia berpaling dari agama Allah. Apatah lagi kalau dia itu di dalam jiwa ataupun jantung hatinya itu ada syak terhadap agama Islam. Dalam hati dan jantungnya itu tidak ada lagi keyakinan terhadap agama Islam, maka dah tentulah tak nak belajar dan dah tentulah tak nak beramal dengannya. Maka ini maksud al-i'rad an dinillah. Maka dah tentu hukumnya adalah kafir. Dah tentu hukumnya adalah kafir. Orang yang ada sikit syak dalam jiwanya bahawasanya agama Islam agama yang saya rasalah agama Islam ni agama yang tak betul lah. Yalah, semua agama mengajak benda yang sama, tapi Islam ni rasa masih ada yang tak bagus lah. Ini sendiri telah kufur. Orang yang seumpama ini telah kufur. Maka kalau dia duduk dalam agama Islam pun, atau namanya Islam, Muhammad ke, Faridah ke, Abu ke, tapi dia itu tak nak mengaji dan dia tak nak beramal dengan Islam dan tak ada yakin, tak ada keyakinan kepada Islam, apatah lagi semayang pun tak mau, apa pun tak mau, maka orang yang seumpama ini tak mau Islam dan hukumnya adalah kafir secara jelas. Wala farqa fi jami'i hazi an-nawaqidi bain al-hazili wal jad. Dan semua yang dinyatakan daripada 1 sampai 10 ni tadi tidak ada beza. Fi jami'i hazi an-nawaqid, tak ada beza. Semua benda yang membatalkan keislaman ini di antara orang yang main-main dan orang yang sungguh-sungguh. Tak ada beza. Maksudnya engkau sungguh-sungguh pun kafir, engkau hazil, engkau merendah-rendahkan dan main-main pun hukum ni kafir. Wal khaif illa al mukrah. Mereka orang yang dipaksa. Kalau dia dipaksa, maka itu bab lain. Wa kulluha min a'dham ma yakunu khataran wa min aksari ma yakunu wuqu'an. Dan dia sebut, dan semua 10 poin yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ini adalah min a'zam ma yakunu khataran. 10 ini adalah benda yang paling besar dan paling bahaya. Wa min akthar ma yakunu wuqu'an, dan paling banyak orang terjatuh dalam benda ni. Fa yanbaghi lil muslimi an yahdharuha wa yakhaf minha ala nafsihi. Dan wajib ataupun sepatutnya bagi orang Islam untuk awas, hati-hati dan bimbang takut daripada 10 yang dinyatakan ini ala nafsihi. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memohon kepada Allah, na'udzubillah, memohon perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla, min mujibati ghadabihi, daripada perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah, wa alimi iqabihi, dan juga azabnya yang begitu pedih. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini adalah 10 perkara yang membatalkan keislaman, dan 10 perkara ini adalah yang paling besar dan paling bahaya, yang perlu wajib untuk kita ulang dan kita bagi tahu kepada orang ramai dan mengajarkannya kepada orang ramai. Bahkan membaca risalah ini kepada anak isteri kita, membaca risalah ini kepada kaum keluarga, membaca risalah ini kepada kawan-kawan dan juga kepada orang-orang lain yang mungkin mereka itu kadang-kadang nak kata mengaji akidah secara formal pun tidak,
Tetapi kadang-kadang benda ni orang tahu, tetapi kadang-kadang perlu diulang-ulang dan perlu diingatkan supaya ianya masuk di dalam apa orang kata otak masyarakat kita ini, kerana ia adalah suatu benda yang paling penting dan paling asas. Dan perkara inilah yang banyak sekali orang lakukan dan orang terjatuh di dalam perkara ini, sama ada mereka sedar ataupun mereka tidak sedar. Dan ini semua adalah mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan perkara yang dinyatakan ini bukan sekadar dosa besar, tetapi dia dosa yang paling besar, dan tidak ada yang paling besar melainkan dia, itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang disebut syirik ini, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Mudah-mudahan Allah taala mengampunkan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, mengampunkan dosa pengarang ataupun penulis kitab kita ni, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dengan beberapa risalah-risalah yang lalu yang telah kita bacakan, yang ditulis oleh beliau. Mudah-mudahan dengan kita menyebarkan perkara ini dan sebagainya, maka ini adalah apa orang kata usaha yang dilakukan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memberi kita faedah yang besar, manfaat yang besar atas tulisan-tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang mana sebahagian orang yang tidak membaca risalah-risalah Syekh maka menuduh macam-macam, bahkan menuduh kafir pun kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sedangkan penulis ataupun beliaulah orang yang terkedepan di dalam menulis tentang akidah tauhid, dan menulis dan mengingatkan masyarakat daripada syirik kepada Allah Azza wa Jalla, memerangi syirik dengan pelbagai bentuknya dalam pelbagai kitab beliau dan pelbagai tulisan beliau. Maka orang yang tidak membaca kitab beliau, maka ini yang kadang-kadang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja menuduh Syekh, bahkan mengkafirkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Maka kita bimbang takut-takut kekafiran orang yang menuduh Syekh itu kembali kepada orang yang menuduhnya. Maka ini mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjat beliau, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat yang besar. Dan juga kalau kita lihat bahawasanya penulisan Syekh banyak diterjemah dan sebenarnya begitu luas tersebarnya, maka ini adalah wallahu alam juga menunjukkan bahawasanya apa yang ditulis oleh beliau adalah daripada keikhlasan hati beliau, kerana ianya tersebar begitu luas sebagaimana yang para ulama sebut. Antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima, antara tanda Allah Subhanahu wa taala menyatakan kabul ataupun penerimaan orang kepada apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah dengan tersebar luasnya tulisan beliau, dan juga ini juga menunjukkan keikhlasan beliau. Mudah-mudahan kita juga sama, mudah-mudahan kita juga mendapat kelebihan, dan mudah-mudahan kita juga mendapat pahala di atas usaha kita membaca dan juga menyebarkan tulisan beliau. Mudah-mudahan masyarakat kita semua lebih memahami tauhid, dan mudah-mudahan kita semua terhindar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keadaan waktu ini, mungkin ini yang terakhir kot secara live, wallahu alam. Nanti Abu Talha akan umumkan, bahkan beliau menyatakan kemungkinan pada bulan depan April kita start kuliah secara fizikal di Baitul Salam. Tapi wallahu alam, apa-apa pun adalah atas ketentuan Allah. Doa sama-sama supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala yang sedang berlaku. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita kemudahan setelah kesusahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh kita, insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi
kita berhenti takat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.